Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kata orang, Universiti Pencarian Suami Isteri. Kata orang lah, tapi tidak juga, isteri saya bukan daripada UPSI kan. Itu semua ketentuan Tuhan. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan isu berkenaan dengan apa kata Gen Y. Tadi Tuan Hashim dah ceritakan apa dia maksud Gen Y, bagaimana Gen Y ini, dan profesor kita iaitu daripada Pengetua Koalisi Umar juga telah menjustifikasikan apa kehendak Gen Y. Tapi untuk hari ini kita akan berbincang dengan secara santai bagi saya dan sedikit ilmiah untuk kita perbincangkan beberapa isu berkenaan dengan patriotisme dan sebagainya. Tapi sebelum itu, boleh tak si Dewan semua berikan tepukan yang cukup gemuruh hari ini kepada penganjur kita iaitu Jabatan Penerangan Negeri Perak. Cukup. Kerana apa, bagi saya pernah mengacarkan atau menjadi moderator dalam beberapa acara, tapi ahli-ahli panelnya adalah kalangan mungkin orang-orang yang telah berpengalaman dan sebagainya. Tapi hari ini kita bawakan betul-betul generasi muda, presiden-presiden persatuan yang mewakili anda semua untuk membincangkan isu generasi Y. Siapa generasi Y? Kita semua. Baik, untuk itu sudi-sudikanlah bersama kita pada hari ini dan saya akan perkenalkan dahulu beberapa ahli panel yang telah diundang dan dijemput. Saya rasa mungkin ada yang dah kenal, mungkin belum lagi. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya iaitu Encik Mahendran, anak lelaki Durai Sami. Encik Mahendran ini iaitu merupakan pendebat daripada Kolej Unggu Omar yang merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan pengurusan perniagaan. Kalau kita tengok Encik Mahendran ini banyak mewakili universiti dalam pertandingan pidato, debat dan sebagainya dan pernah menjadi naib johan bagi pertandingan pidato bukan Melayu peringkat negeri Selangor pada satu ketika dahulu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, uniknya apa Encik Mahendran ini ialah anak murid saya sendiri dahulu di sekolah. Anak murid saya kini berada di sebelah saya sebagai seorang ahli panel. Sangat mengagumkan di Rawang Selangor pada ketika itu. Saya pun sangat teruja. Dan di sebelah Encik Mahendran iaitu Encik Ku Muhammad Syafiq bin Ku Muhammad Fauzi yang berasal daripada Johor, pelajar semester 6 juga, ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu, Presiden Persatuan Bahasa Melayu UPSI dan seorang yang hebat dalam pertandingan debat dan baru-baru ini berjaya ke peringkat separuh akhir dalam pertandingan debat di Universiti Malaya. Jadi selamat datang kepada Encik Ku Syafiq. Dan kita bersama panel kita yang terakhir, kena ke depan sikit ni, Presiden Persatuan Bahasa Jepun Universiti Pendidikan Sultan Idris, Encik Zijan, yang merupakan pelajar sarjana bagi pengurusan pendidikan yang merupakan bekas pemegang iaitu pingat lembaga pengarah UPSI pada convocation yang ke-17 tahun lalu. Jadi kita bawakan beberapa panel yang cukup hebat pada pagi ini untuk kita bincangkan isu berkenaan dengan apa kata Gen Y. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang dewan yang dikasihi sekalian, seringkali kita mendengar berkenaan dengan apakah dia patriotisme. Semua pernah dengar kan patriotisme? Tapi apa dia sebenarnya patriotisme ini pada konteks yang dipahami oleh generasi Y pada hari ini? Jadi untuk itu saya tanyakan dahululah kepada Encik U, apa dia sebenarnya yang dimanifestasikan sebagai patriotisme ni? Silakan Cik Jen. Terima kasih moderator Cik Harun. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Izinkan saya memperkenalkan saya sekali lagi. Nama saya Zijan. Seperti rancangan televisyen. Oh, my English. Semalam ada seorang akak yang sangat cantik. Dia bagi tahu saya, awak ni sangat penting. Saya pun tertanya-tanya, mengapa saya penting? Dia kata, tahu tak sebab darah kita, the blood type, sangat penting kepada semua orang. Rupa-rupanya. Begitu juga dengan patriotisme. Patriotisme juga penting kepada semua orang, penting kepada negara juga. So sebab saya Presiden Kelab Bahasa Jepun, izinkan saya kata sedikit dalam konteks Bahasa Jepun. Biar special sikit, relax, santai. Sebab saya nampak audiens kita macam kaku sikit je pada hari ini. Mungkin penakut. So dalam Bahasa Jepun, semangat patriotism dalam Bahasa Jepun adalah Aikoku Shiji.
Okey, I koku, I. Maksudnya cinta. Oh, okey. Koku maksudnya negara. Okey. Dan shigi maksudnya semangat. Di mana dia membawa maksudnya semangat cinta akan negara. Wow, okey. So, bagaimana pula dengan bahasa Melayu? Okey. So, patriotisme didefinisikan sebagai sikap-sikap positif dan membantu atau menolong terhadap tanah air. Tanah air. Okey. Oleh siapa? Oleh individu-individu dan kumpulan-kumpulan. Ya, saya. Okey. So, apakah maksudnya tanah air? Okey. Tanah air itu, okey, di sini mungkin dia adalah rantau atau bandar. Okey. Namun patriotisme pula, okey, di sini dia bermaksud bangsa atau negara. Dan patriotisme ini dia meliputi sikap-sikap seperti apa? Seperti kita bangga akan pencapaian dan bangsa budaya. Selain daripada itu, ia juga kehendak memenuhi ciri-ciri bangsa dan dasar budaya. Dan juga kita juga adalah identifikasi dengan ahli-ahli lain dalam bangsa. Di samping itu, patriotisme dikait rapat dengan nasionalisme. Okey, dan istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah ia adalah sinonim atau sama dengan satu sama lain. Patriotisme ini juga dikatakan mengandungi konotasi etika. Contohnya tanah air itu sendiri sahaja adalah satu taraf moral atau nilai moral. Wow, okey. Dan patriotisme ini juga membayangkan bahawa seseorang wajar mengorbankan apa-apa sahaja bahkan jiwa sekalipun. Demi apa? Demi kemajuan, demi kejayaan dan kemakmuran tanah air. Wow, okey. So, adakah anda telah mengorbankan jiwa anda ke? Okey. So, kita boleh katakan dekat sini, seseorang yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air. Kita sanggup membuat apa-apa sahaja demi negara kita. Cik Oi, agaknya lah sedikit lah saya nak tanya. Kalau betul patriotisme tadi kata cintakan negara dan sebagainya, Cik Oi, bagi Cik Oi lah sebagai seorang presiden Kelab Bahasa Jepun sendiri, bagaimana agaknya patriotisme itu ada dalam kelab tu? Sedikitlah sentuh. Nak dengar. So, saya rasanya bila anda dengar je, wow, sejak bila opsi ada Kelab Bahasa Jepun ni? Okey. Dan macam mana Kelab Bahasa Jepun dapat dapat kaitan dengan semangat patriotism? Okey. So, terlebih dahulu, kelab kita terdiri daripada ahli yang berbilang kaum. Kita ada orang Melayu, Cina, India dan kaum lain juga. Kita bersatu padu untuk menjalankan sesuatu program. Walaupun objektif kita adalah untuk nak membawakan budaya Jepun kepada mahasiswa-mahasiswi, tetapi pada masa yang sama kita dapat dekat sini semangat bekerjasama, semangat kita membuat something satu acara bersama lah. Dan dekat sini kita nampak semangat perpaduan dekat situ. Betul. Jadi itu sedikitlah berkenaan dengan apakah dia patriotisme. Tapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya tarik satu artikel yang dibawakan daripada Unit Khas Utusan Malaysia pada 28 Oktober 2013. Unit Khas Utusan Malaysia ni pernah membuat satu kaji selidik ataupun survey kepada beberapa golongan pelajar, khususnya pelajar Institut Pengajian Tinggi dan baru pelajar yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Saya suka untuk bacakan sedikit ni. Dalam kajian daripada unit khas ini mendakwa bahawa hampir terdapat 12% golongan-golongan muda pada hari ini tak dapat nak mengenali erti kemerdekaan ataupun patriotisme. Contohnya bila ditanyakan apakah dia bilakah sambutan kemerdekaan negara, ada yang memberikan jawapan yang tidak tepat. Itu satu benda yang mungkin kita tak jangkakan tapi benar terjadi. Jadi saya ingin tanyakan kepada Cik Ku Syafiq pula, agak-agaknya pada hari ini, adakah patriotisme generasi muda kita ini sudah tidak berkembang subur ataupun kata orang dah mati bahasa mudahnya? Bagaimana cikgu?
Terima kasih Cik Airul. Terlebih dahulu terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana hari ini beri kepercayaan kepada kami bertiga ni untuk sampaikan pendapat kami berkenaan dengan patriotisme dalam negara. Dan berkenaan dengan soalan tadi tu, adakah hari ini generasi muda, generasi Y ni lah, adakah kami semakin melupakan semangat kemerdekaan dan sebagainya? Okey, pada pandangan saya yang pertamanya permasalahan apabila kami generasi ini tidak merasai sendiri secara terus kemerdekaan itu, macam mana perit jerih perjuangan mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya. Kami terpaksa dapatkan daripada sumber yang kedua, daripada pembacaan, daripada tontonan filem-filem dan sebagainya. Dan masalah lagi satu, saya ada tonton satu video dalam YouTube, pernah dijalankan satu forum macam ini juga berkenaan dengan sindrom amnesia sejarah dalam kalangan generasi muda. Maknanya generasi muda sekarang ini, bila dia tak dapat nak menghayati semangat kemerdekaan itu adalah kerana kurangnya penghayatan terhadap sejarah negara kita sendiri. Okey. Dan permasalahan ini ada banyaklah kalau nak dihuraikan kenapa lupa sejarah dan sebagainya ini. Tapi yang paling penting sekarang ini, kita perlu tahu apa sejarah negara kita. Kita tak boleh nak berharap terus kepada guru bagi masa dekat sekolah, pensyarah bagi dekat universiti. Kita kena buat pembacaan, kita kena sokong. Kalau ada usaha daripada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain, dia wujudkan satu filem sejarah contohnya, perlu ada sokongan daripada pihak kita sendiri untuk faham apa yang terjadi semasa perjuangan dahulu. Sebab perjuangan itu yang membangkitkan semangat cinta kita kepada negara bila kita tengok susah payah dan sebagainya. Saya sampai sekarang tak boleh lupa babak dalam filem Hati Malaya. Yang mana bila Tunku nak ke rombongan ke London tu, semua rakyat yang ada masa tu korbankan harta benda. Bawa songkok, letak emas dan sebagainya itu. Itu satu perkara yang boleh membangkitkan semangat cintakan negara dalam kalangan kita sebenarnya. Tetapi masalahnya bila kita menolak untuk menyokong perkara-perkara begitu. Sebab pandangan saya, bila cerita tentang patriotisme ini bukanlah, dia tanggungjawab setiap lapisan masyarakat sebenarnya, tak kira yang dipimpin maupun yang memimpin. Dan kita, negara kita, sistem yang kita guna demokrasi. Sistem demokrasi ini kalau Abraham Lincoln cakap semasa menang Perang Saudara dulu, konsepnya dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Tetapi kita selalu tekankan dua yang terakhir ini sahaja. Apa yang diberikan untuk rakyat, apa yang diberikan kepada rakyat, tetapi kita lupa nak tekankan kepada apa kita dari berikan rakyat tu, apa yang kita beri. Sebab itu saya tengok sekarang ini, kita macam tadi Tuan Haji Hashim pun ada cakap, kita macam generasi kita ni terlalu ingin disuap. Kita mengharapkan orang beri sahaja tanpa kita memberi. Itu masalah kita sebenarnya. Jadi kan cikgu, betul, memang begitu peranan yang kita lakukan. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, generasi muda kata orang tu, seperti yang tadi didakwakan oleh Profesor tadi, ada 3 kenyataan tadi kan. Jadi agak-agaknya boleh tak hari ini kalau generasi muda kita ni tak diberikan segala-galanya, kita boleh sendiri untuk tahu apakah kemerdekaan. Surat itu ada kan? Itu terpulang kepada tanggungjawab sendirilah. Macam saya cakap tadi, macam mana kita nak galakkan pembacaan diri kita, macam mana kita nak galakkan membaca bahan-bahan yang boleh meningkatkan semangat kita sendiri, menonton dan sebagainya. Sebab kalau nak membaca ni, saya fahamlah memang agak susah lah kita nak baca buku tebal-tebal berkenaan dengan fakta-fakta sejarah kan. Tapi bila ada usaha, contohnya macam ada buat filem ataupun ada buat forum berkenaan dengan sejarah dan sebagainya ini, perlu untuk kita sokong perkara begitu supaya dapat membantu meningkatkan semangat kita sendiri. Baik, betul tu. Tapi itulah saya suka sentuhkan kepada sidang dewan semua. Generasi Y kini mungkin sukakan akses yang lebih mudah, ringan untuk kita dapat. Sekarang ni dah ada teknologi media dan sebagainya. Tapi apa yang mengecewakan, saya suka untuk bangkitkan sedikit kenyataan untuk sama-sama kita fikirkan. Biro Tata Negara pernah mengeluarkan indeks patriotisme negara terhadap penuntut IPTA sebanyak 3.8 dalam keadaan yang sangat lemah. Ini menunjukkan bahawa patriotisme kalangan mahasiswa kita ni tidak berkembang dengan subur. Sedangkan kata cikgu tadi, dalam generasi pasca merdeka ini kita perlu mengekalkan kemerdekaan. Sebab kita nak mengekalkan itu bukannya mudah. Sebab kita tak tahu kan sejarah dahulu bagaimana perjuangan dan sebagainya, hanya menonton video. Jadi saya nak tanya kepada Cik Mahendran, agaknya bagaimana kita nak menyuburkan dan juga bagaimana semangat patriotisme tadi sebenarnya penting untuk menjamin kelangsungan bangsa kita di Malaysia ini. Cik Mahendran. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Salam sehati sejiwa.
Baiklah, bila kita bercerita tentang semangat patriotisme, saya kira perkara ini tidak boleh kita gambarkan melalui kata-kata. Sebab kalau kita tengok perjuangan orang-orang tua kita pada suatu ketika dahulu, betapa mereka menumpahkan darah mereka untuk mengekalkan kemerdekaan pada ketika itu. Contohnya macam Mat Kilau, Datuk Bahaman, Dr. Bazrul Bahaman, orang-orang tua kita. Bagaimana mereka mengekalkan? Cumanya persoalannya timbul. Bukan orang tua, Cik Mahen. Orang tua, Orang yes. lebih Kita lama. perlu diingat, yes. Bagaimana kita nak mengekalkan semangat patriotisme? Semangat patriotisme bukan sekadar kita nyanyi lagu, melafazkan rukun negara semata-mata, tetapi kita perlukan penghayatan. Penghayatan ini seperti kata Datuk Encikku tadi sebentar tadi, Datukku macam debat. Sabar. Yes, saya Sabar. dengan saudaraku ni memang debat. Okey, sebenarnya semangat patriotisme ini jangan sesekali kita tanya apa negara telah lakukan kepada kita, tetapi sudah tiba masa apa sebenarnya kita telah sumbangkan kepada negara kita. Okey, jadi untuk semangat patriotisme ini saya cukup kagum tuan moderator dengan apabila berlakunya insiden Hamish 17, Hamish 370 dan sebagainya. Betul. Betapa kita menunjukkan semangat patriotisme terhadap negara kita. Kita berkabung walaupun pelbagai bangsa dan agama, tetapi kita di bawah satu agama kita menjalankan beberapa upacara keagamaan dan sebagainya untuk bersama untuk menunjukkan rasa sayang dan cinta kepada negara kita. Jadi, sebagai seorang mahasiswa juga tidak tertinggal dengan perkara ini sebab di peringkat universiti kita ada kelab sekretariat rukun negara. Saya pasti ramai yang tahu dan ada juga yang tidak tahu tentang perkara ini. Anda perlu tahu perkara ini sebenarnya. Dan sumbangan kelab ini sangat berguna sebenarnya di mana mereka membuat pergerakan, kombinasi, kolokium, debat perpaduan dan sebagainya untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Betul tu Cik Mahendra. Kalau kita lihat dalam pertandingan, banyak pertandingan sebenarnya. Saya rasa penerangan sendiri juga banyak menganjurkan pertandingan dan Cik Mahen sendiri pernah menyertai pertandingan pidato bukan Melayu bangsa Malaysia Dan saya dapat lihat dalam pertandingan tersebut golongan-golongan bukan Melayu juga mempunyai potensi yang tinggi dan boleh menampilkan idea dan ada banyak program-program lain. Tapi agaknya Cik Mahen, pada masa yang semakin mencabar pada hari ini, adakah golongan-golongan belia ini dia dapat menyuarakan tu secara total? Maksudnya secara umum. Seperti kata-kata Datuk Syuk, negara kita adalah negara demokrasi. Rakyat bebas untuk menyuarakan hak mereka. Tetapi kita perlu berpegang kepada satu perkara bahawa kita termaktub dalam perlembagaan. Kita tidak boleh sesekali menyalahkan perlembagaan yang telah pun termaktub. Bukan mudah untuk kita membina perlembagaan itu dan juga bukan mudah untuk kita robohkan perlembagaan itu. Itulah sebenarnya. Untuk kekalkan semangat patriotisme, kita perlukan untuk mengekalkan perlembagaan itu sebenarnya. Kita jangan pertikaikan perlembagaan yang sebenarnya sebab perjuangan prajurit negara kita cukup bermakna. Mereka tahu tentang masa hadapan. Bagaimana negara ini akan berjalan. Sebab itu kita rangka perlembagaan sedemikian rupa untuk mensejahterakan rakyat pada hari ini. Betul. Jadi saya rasa kita dah dapat satu kepahaman berkenaan dengan patriotisme. Mungkin ada sedikit ahli panel yang ingin menambah. Agaknya pada hari ini, kalaulah negara kita Malaysia telah merdeka selama beberapa tahun ini, mungkinkah ada satu keadaan sekiranya kita ni diasak? Apa peranan golongan belia? Maksud saya diasak tu kira diancam, dicabar dan kemungkinan berlaku kegoyahan dan sebagainya. Agak-agaknya apa peranan kita ketika itu sebagai belia ataupun Gen Y pada masa kini? Terbuka kepada mana-mana panel. Sebagai belia ni istimewa sebenarnya. Kalau Soekarno pun pernah cakap kan, beri saya 10 orang pemuda akan dirobohkan bukit ke gunung, lebih kurang lah macam tu kan. Maknanya belia ini semangat perpaduannya, bersatunya itu lebih kuat dan suaranya lebih lantang. Bila ada ancaman dan sebagainya, memang selain daripada pihak kerajaan, dari segi masyarakat ni belia sepatutnya yang paling memainkan peranan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita sendiri. Kita pernah ada beberapa ancaman daripada Lahad Datu dulu, kes Lahad Datu kita pernah ada ancaman. Sebelum tu lagi pernah ada perebutan dekat Sabah Sarawak, ada banyak kes perebutan wilayah kan, pulau-pulau dan sebagainya ini. Kita pernah diancam, malahan dari segi cyber pun kita pernah diserang, sampai kan mungkin Jabatan Penerangan pun pernah diserang ketika satu perebutan Pulau Ambalat dulu. Maknanya dalam keadaan ini, sekarang ini, yang paling berperanan ialah golongan belia. Sebab satu, kemahiran. Kalau ada serangan bentuk cyber ini, golongan belia yang paling berkemahiran. Dan yang kedua, dari segi suara kita sebagai belia, kita akan dapat menentang perkara-perkara yang menentang kedaulatan, yang mengancam kedaulatan negara kita dengan suara-suara belia yang kuat. Dan kita dah nampak banyak sebenarnya contoh
belia-belia yang berjaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dia sendirilah sebenarnya. Betul. Itu ialah satu strategi yang baik dari kalangan belia. Namun kata orang suara belia ini ialah suara yang penting kerana dia ialah sebahagian, bukan sebahagian ialah individu ataupun kelompok yang sangat berperanan besar kepada negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya program kita pada hari ini, inilah dia tujuan kita, fokus kita untuk sama-sama memberikan idea dan juga pencerahan berkenaan apa kata Gen Y semua. Apa kata Gen Y. Dengan itu kita tamat untuk pusingan pertama dahulu. Kita saksikan dulu satu video yang disediakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Perak. Patriotisme merupakan salah satu elemen yang di mana adanya nilai kita cintakan kepada negara, dan patriotisme ini perlu kita terapkan sebagai salah satu elemen penting dalam setiap diri pelajar supaya dapat membuat pelajar tersebut berasa lebih keyakinan dan juga ingin mempertahankan negara di masa-masa akan datang. Cintakan negara, kita boleh lihat Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama dan budaya. Walaupun kita pelbagai lah dari segi agama ke budaya dan segalanya, namun kita masih boleh duduk di satu negara yang aman dan damai lah. Semangat pada semangat ni macam kita mencintai negara kita, serapkan budaya mencintai negara kepada anak murid kita nanti. Mestilah kita hormat kepada negara kita. Macam kita tunjukkan kita angkat, kita sanjung bendera Malaysia. Dengan kita patuhi peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita, Malaysia. Sebagai seorang bakal guru, saya perlu mengikuti program yang dianjurkan oleh pihak universiti. Kiranya saya dipostingkan menjadi guru, saya akan menerapkan patriotisme ini kepada pelajar. Kita mesti menghormati tokoh-tokoh terdahulu, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, tidak menjatuhkan seorang pemimpin dengan cara yang tidak baik. Kita sebagai warga Malaysia dan juga anak bangsa, kita perlu sentiasa menghormati lagu kebangsaan kita, iaitu lagu Negaraku yang pertama. Dan daripada itu, kita juga perlu memastikan bahawa bendera Malaysia kita sentiasa dikibarkan, dan bukan hanya kita gantung di mana-mana, kita memastikan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat berdaulat dan juga mendapat tumpuan di negara dunia. Negara akan maju lebih cepat standing dengan negara-negara luar yang maju. Untuk tercapainya matlamat ini wawasan berpeluang untuk menjadi negara yang maju dan juga dapat menjadi satu negara yang mana penuh dengan budaya-budaya yang cukup yang baik. Saya berharap dia akan jadi sebuah negara yang saya tak minta dia, saya minta dia satu je, kejayaan ekonomi. Bila ekonomi kita bagus, secara ambil semua benda akan jadi bagus. Negara kita ni akan menjadi lebih maju, tak ada lagi masalah politik ataupun masalah-masalah negara dapat diatasi oleh pemimpin negara yang sangat berdedikasi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Razali bin Kidam di atas cabutan nama bertuah dan penyampaian hadiah nama bertuah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi kedua forum Apa Kata Gen Y 2016. Untuk itu, kita serahkan majlis kepada Tuan Moderator. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Jadi kita dah saksikan tadi beberapa kata Gen Y yang terdiri daripada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Begitu banyak maksud ataupun definisi apakah dia patriotisme. Jadi dalam pusingan kedua forum kita ini, kita akan lebih orang cakap lebih serius membincangkan isu-isu yang sangat penting untuk Gen Y sampaikan dan untuk kepahaman kita semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila kaitkan generasi muda dan juga patriotisme, perpaduan rukun negara dan sebagainya, kadang-kadang kita fikirkan ia satu yang berat. Tapi sebenarnya bagi saya pun antara generasi Y sebab belum lagi berusia 35 tahun, masih muda lagi sebenarnya sebaya dengan semua kan.
Tapi anak murid dah duduk sebelah dah. Kena sedar di situ. Baik, bila saya mengajar subjek, saya guru pendidikan moral di sekolah satu ketika dahulu. Bila saya mengajar anak-anak bangsa kita, dan saya memang kalau ajar, saya suka kaitkan dengan kisah-kisah dahulu berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Kalau kita belajar sejarah, kita kena belajar sejarah tu seolah-olah ianya sebuah cerita. Apabila kita membaca sebuah cerita, maka kita akan cuba nak tahu, dan akhirnya kita akan dapat tahu. Dan saya cakap dengan anak murid saya, awak akan belajar sejarah tingkatan 1 sampai 3 ni, di akhirnya nanti awak akan capai satu kenyataan, iaitu kemerdekaan. Jadi di situlah kita tahu apa yang terjadi dalam perjalanan cerita kita tadi kan. Dan kalau kita betul-betul faham, insya-Allah kita akan tahu bagaimana sebenarnya susah kita nak bawa negara kita Malaysia. Malaysia ni seperti yang semua pun dah tahu, terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina dan India, dan mungkin di Sabah Sarawak terdapat banyak etnik-etnik yang ada. Kalau kita nak rasa bangga, tuan-tuan puan-puan semua bangga tak agaknya? Bangga sebab kita ni berbeza dari segi kaum, bangsa, agama, pemakanan dan sebagainya. Analoginya tuan-tuan begini nak cakap banyak sikit lah, masa ada lebih lagi sebenarnya. Begini analoginya, dalam rumah kita, tiba-tiba ada adik-beradik kita yang datang daripada pelbagai pelusuk dunia. Ada daripada Iran, ada daripada India, ada daripada Sudan, ada daripada Australia dan sebagainya. Duduk sebumbung dalam satu rumah. Agak-agaknya mudah tak untuk kita bertoleransi, berkolaborasi? Yang seorang nak makan belacan, yang seorang nak makan budu, ada seorang nak makan macam-macam lah, fish and chip di luar negara kan. Jadi susah sebenarnya. Tapi di Malaysia ini kita dapat lihat Malaysia sebagai sebuah negara yang dapat mengekalkan keamanan tersebut sehingga sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dalam dewan ni pun kita nampak ada bangsa Cina, ada Melayu dan sebagainya. Kita masih lagi boleh duduk bersama. Kalau ada kata orang tergigit lidah kata orang kan, itu sebenarnya perkara yang biasa tuan-tuan dan puan-puan, dan kita cuba untuk selesaikan, dan tidak ada masalah besar yang terjadi kepada negara kita Malaysia. Saya ada membaca sebuah penulisan daripada Tan Sri Lee Lam Tai di Global Peace Convention 2013, iaitu tajuknya Malaysian Unity and its Challenge. Ada berkenaan dengan cabaran perpaduan dalam negara kita. Kata Tan Sri Lee Lam Tai, saya buat rumusan dalam persidangan tersebut, Malaysia ini sebuah negara yang telah lama memiliki pelbagai kaum, dan sebenarnya untuk mengekalkan perpaduan itu bukanlah satu perkara yang sangat mudah sebenarnya. Tan Sri Lee Lam Tai bentangkan sendiri di seluruh dunia, bukan mudah. Tetapi bagaimana untuk Malaysia mendepani, dan bagaimana untuk Malaysia cuba apa tuan-tuan dan puan? Macam berdebat pula dah. Cuba untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Akhirnya sampai hari ini kita masih lagi boleh terus bersama dalam dewan ini, bersama dalam kehidupan kita sehari-harian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi untuk soalan pertama pada hari ini, saya tujukan kepada Encik Mahendran, agak-agak bagaimanakah yang dikatakan perpaduan di Malaysia ini masih lagi utuh? Silakan Encik Mahen. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, baiklah. Kalau kita imbas kembali tentang sejarah kemerdekaan negara kita, betapa penjajah kita membahagikan kita kepada beberapa kelompok macam Melayu di kawasan ini, okey, dan sebagainya. Dan mereka bijak sebenarnya. Mereka ada satu idea di mana masyarakat Malaysia ini tidak akan bersatu. Tetapi kita cuba untuk meleraikan dasar pecah dan perintah, dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan dengan jayanya. Okey. Nampak macam mudah, tetapi betapa sukarnya perkara tersebut. Okey, baiklah. Kita tengok pula perpaduan di negara kita pada hari ini. Di bawah konsep Satu Malaysia, kita ada 3 teras. Pertama, penerimaan. Kedua, kenegaraan, dan juga keadilan sosial. Kita telah berkabung di bawah perpaduan nasional sebenarnya. Pada tahun 2009, indeks ketegangan masyarakat adalah sekitar 24.9 kes per juta penduduk. Tetapi pada tahun 2015 kita telah berjaya menurunkannya, Tuan Moderator, kepada 9.5 kes per juta penduduk. Okey, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa masalah perpaduan ini berlaku? Anda perlu faham sebenarnya, dalam sebuah keluarga yang terdiri daripada adik-beradik sama keturunan akan ada masalah. Sampai tarik rambut, tumbuk sini, tumbuk sana dan sebagainya. Apatah lagi dalam satu komuniti yang dipanggil sebagai melting pot ataupun salad bowl yang terdiri daripada pelbagai kaum. Memang akan ada masalah, tetapi bagaimana masalah ini dan juga stigma masyarakat kita. Saya ambil contohlah insiden berlaku di Plaza Loyat misalnya. Kita digempurkan bahawa
insiden di Plaza Loyak ini adalah disebabkan oleh masalah perpaduan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah kecurian. Cumanya apabila ia melibatkan bangsa yang pelbagai, stigma kita terus kata ini perpaduan kita tak longgar dan sebagainya. Itulah sebenarnya stigma ini perlu kita ubah. Untuk Gen Y saya nak nasihatkan kepada anda lah. Mungkin anda semua ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan sebenarnya generasi Y ini mempunyai satu penyakit. Apabila mereka update status di Facebook, mereka tunggu dapat like ke tak, dapat like ke tak. Itulah sebenarnya stigma yang perlu untuk anda ubah. Kita bukan sekadar ingin mendapat populariti dalam Facebook dan sebagainya, tetapi kita cuba untuk menyampaikan mesej yang betul kepada masyarakat kita. Disebabkan Plaza Loyak itu kita dengan mesejnya bahawa plaza ini tumbuk sini, tumbuk sana, tetapi bukan. Itu adalah masalah kecurian. Cubalah tanya diri anda sendiri. Kalau barang anda dicuri, adakah anda akan berdiam diri? Tidak kan? Itu adalah hak anda. Sebab itu stigma masyarakat ini perlu diubah terlebih dahulu dan saya pasti perpaduan kita di negara kita masih lagi utuh ya. Ya. Betul tu Cik Mahin. Kadang-kadang orang tadi seperti yang kata peribahasa tadi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula multinational dalam negara kita. Saya bersetuju contoh macam kisah yang berlaku di Loyak ataupun kisah-kisah lain yang terjadi. Sebenarnya perkara yang terjadi ini Cik Mahin agak-agaknya boleh tak kita katakannya sebagai satu benda-benda yang biasa, tapi sebenarnya dia tidaklah memberikan kesan besar kepada negara. Kata orang sebagai satu perjalanan hidup dalam seharian kita kan. Tapi sebagai generasi Y pada hari ini, bagaimanakah elemen perpaduan tu sebenarnya dapat dibentuk sesama generasi Y tersebut? Sebenarnya hidup ini ibarat roda. Ada masa kita berada di atas dan ada pula ketikanya kita akan berada di bawah. Begitu juga dengan perpaduan itu. Perpaduan itu akan ada masalah. Kita tak boleh nafikan perkara itu. Ketegangan masyarakat memang akan berlaku, tetapi apakah sumbangan sebagai generasi Y kita? Sebagai seorang yang berpendidikan, dan saya kira kadar literasi dan numerasi di Malaysia juga telah meningkat. Ia menunjukkan bahawa rakyat kita telah pun berpendidikan yang tinggi dan sebagainya. Jadi, sebagai seorang generasi Y, kita perlu untuk menyalurkan maklumat yang tepat sebenarnya. Kita tidak boleh membuat hujah persepsi semata-mata sebab perkara ini boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan akhirnya negara ini mungkin boleh dijajah semula oleh penjajah-penjajah kita. Ya, itu yang kita sangat bimbangkan kerana dalam penjajahan ini bukan sekadar berbentuk peperangan dan sebagainya. Banyak jenis penjajahan dan yang terbaru ialah penjajahan dari segi media sebagai medium yang orang kata sangat dibimbangkan kerana pada hari ini kalau kita lihat ada satu perkara yang berlaku terus diviralkan di media massa. Belum tahu lagi kesahihan satu perkara sudah diviralkan. Siapa yang dapat sebarkan dialah juara. Macam ayat berimau jadinya kan. Jadi sebenarnya pada hari ini kalau kita lihat teknologi ini pantas. Kata hari ini contohnya, tuan-tuan ambil gambar saya di hadapan. Pengacara tu syok sendirilah. Tersebar satu universiti contohnya kan. Jadi benda tersebut menjadikan satu viral akhirnya berbahaya dan menjadi satu ancaman. Pada dasarnya sebenarnya teknologi ini bukanlah satu perkara yang bermasalah, memberi kebaikan. Tetapi bagaimana Gen Y pada hari ini cuba untuk mengeksploitasi dan cuba untuk menggunakannya dalam keadaan yang tidak baik, kata orang bahasa mudahnya. Jadi untuk itu saya nak tanyalah kepada Cikgu Syafiq, bagaimana media sosial dan cabaran terhadap generasi muda ini dapat mendepani? Cabaran media sosial untuk generasi muda. Media sosial, betul. Untuk cabaran ni, saya nampak cabaran kita adalah untuk mengelakkan beberapa perkara yang saya letakkan sebagai penyakit lah media sosial ni. Sebelum tu kita kena faham dulu, generasi Y ni tadi pencirian ada diceritakan sedikit oleh Tuan Haji Hashim dan saya nak tambah sikit. Generasi kita ni ada 3 ciri yang saya nampak. Yang pertama, sangat lantang. Bila berbicara dan sebagainya, sangat lantang. Yang kedua, sangat terbuka. Kita boleh terima pelbagai perkara dalam diri kita berbanding dengan generasi sebelumnya. Dan lagi satu, sangat bermaklumat. Sebab kita boleh dapat maklumat ni dengan mudah melalui internet yang ada sekarang kan, dan sangat bermaklumat. Dan 3 pencirian ni membuka kita kepada jangkitan penyakit media sosial yang ada. Saya ada 3 penyakit yang saya nak cerita, minta masa panjang sikit lah. Boleh. 3 penyakit yang saya nak cerita dan saya nak ambil terus apa yang Dr. Bazrul cakap tadi. Kita generasi muda ni nak menang, nak senang, nak kenyang. Saya mula dengan nak kenyang dulu. Nak kenyang ni saya tengok pada penyakit yang seperti yang Tuan Moderator cakap tadi, gila viral ataupun viral. Itu secara bakunya, ataupun gila viral. Itu penyakit yang pertama, nak kenyang. Nak kenyang apa? Bukan nak kenyang makan, nak kenyang duit dan sebagainya. Nak kenyang dengan perhatian.
Kita hari ini kalau kita tengok ada masalah sikit terus kita viralkan. Dah macam-macam dah perkara, sebenarnya dah banyak pengalaman kita. Bila kita viralkan suatu perkara dan akhirnya perkara itu tak pun betul. Villa Nabila, kes penculikan baru-baru ni. Banyak masalah macam tu dan kita kurang untuk menyelidik apa yang kita nak viralkan sebab kita dah terpengaruh ataupun dah terkena, terjangkit dengan penyakit tu. Nampak saja perkara yang nampak sensasi, kita akan viralkan. Kita dah jadi macam wartawan, semua orang dah jadi wartawan sekarang ni. Semua kita nak viralkan dan perkara ini membahayalah sebab ia boleh jadi satu, mungkin apa yang kita viralkan itu boleh jadi fitnah. Dan yang kedua, bila kita viralkan perkara-perkara yang belum tentu sahih lagi ini, ia mungkin akan membawa perpecahan bila perkara itu sensitif. Saya pun dah ada pengalaman. Kita ada banyak grup WhatsApp, kalau pelajar UPSI rasanya sangat banyak. Pantang masuk kelas buat grup WhatsApp dan sebagainya kan. Dan dalam grup itu ada macam-macam, ada banyak kaum dan sebagainya. Disebabkan kita dah terbiasa menviralkan suatu perkara, kadang-kadang apa yang kita kongsikan itu menyentuh sensitiviti rakan-rakan yang ada dalam tu, akhirnya menyebabkan pergaduhan. Itu kita tak nak. Yang kedua berkenaan dengan nak senang. Nak senang ni saya tengok pada penyakit macam katak dalam kaca. Macam yang bukan nak senang, nak menang. Dia saja betul. Katak dalam kaca ni saya tengok, kita biasa dengar katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung ni dia tertutup, dia tak nampak dunia luar, tertutup dalam dunia dia sahaja. Tapi katak dalam kaca dia nampak dunia luar. Tapi dia cuma nampak, dia tak boleh nak pergi, nak sentuh dan tahu apa sebenarnya perkara tu. Dan yang malangnya lagi, katak dalam kaca ni bukan seekor. Dia ada banyak-banyak ekor yang menyebabkan bila dia letak satu kesimpulan pada perkara yang dia nampak, kawan-kawan dia yang sama-sama tak tahu kenyataan sebenar menyokong. Itu keadaan dekat media sosial sekarang ni. Kita banyak buat kesimpulan dengan sangat mudah. Kita nampak perkara ini macam betul, terus kita kongsikan. Baru-baru ni saya cuba untuk melancarkan perang kepada secara media sosial, dalam media sosial kepada orang-orang yang cuba untuk mempertikaikan practicality baca buku Satu Malaysia. Sebab saya ni suka membaca dan saya rasa baca buku ini sangatlah bagus, satu perkara yang sangat baik kepada kita mahasiswa. Mungkin ada isu voucher ini ditukar kepada wang tunai. Ada perkara, ada orang yang memang perlu untuk tukar. Itu saya tak nak kacau. Tapi ada orang yang cuba untuk mempengaruh orang untuk tukar voucher buku ini kepada wang tunai dengan alasan voucher buku ini tak praktikal kepada mahasiswa. Isu tu diceritakan dalam grup kumpulan WhatsApp lah. Ada kumpulan WhatsApp, ada juga dalam Facebook dan sebagainya. Sebab mereka nampak macam voucher buku ini mahasiswa sebenarnya perlu lebih duit, tapi dia tak cuba kaji voucher buku ini apa sebenarnya, fungsinya. Jabatan Penerangan ada terangkan semua dasar-dasar negara, tapi mereka tak cuba untuk faham perkara ini dan sebarkan apa yang mereka fikir betul. Itu masalah tu. Sekejap Cik Syafiq, saya suka sebab kisah viral dan sebagainya ni kan. Kita baru saja masuk 1 April dan kalau kita ingat 1 April ni kisah JST, maaf sentuh dalam grup WhatsApp baru-baru ini memang tersebar selamat ulang tahun dan sebagainya. Jadi apa pendapat Cikgu Syafiq? Relevan ke agaknya perkara tersebut? Perkara itu yang saya cakap pada permulaan tadi tentang patriotisme ini, bukan sahaja apa yang diberi untuk rakyat kepada rakyat, tetapi apa rakyat beri kepada negara juga. Itu perlu kita tahu. Dan kita baru setahun seharilah menyambut kelahiran GST ini. Dan GST ini kalau kita lihat bukan semuanya buruk, tuan-tuan. Dan kita tahu sekarang ni, kalau saya nak cerita GST panjang pula lagi kan. Tapi secara ringkasnya hari ini, negara kita hadapi cabaran ekonomi yang sangat besar. Kita kalau jadi katak dalam kaca, kita nampak cabaran ekonomi tapi kita tak cuba keluar untuk teroka. Itu masalah sebab kita tak faham apa cabaran ekonomi yang ada. Sekarang ini hasil negara dari segi petroleum sangat berkurang dan kita perlu ada satu alternatif untuk mengurangkan beban kewangan kepada negara. Betul. Dan GST adalah cara yang diilhamkan oleh kepimpinan negara kita untuk menyelesaikan perkara ini. Memang berat pada awalnya, memang berat untuk kita. Tetapi patriotisme, cintakan negara, takkan kita nak suruh kerajaan sahaja cinta. Bila ada masalah ekonomi, kerajaan sahaja yang tanggung. Apa salah kalau kita bersama-sama? Cuma mungkin ada sedikit masalah-masalah lain lah dalam segi pelaksanaan GST ini. Mungkin Cik Mahin ada sedikit respon berkenaan isu viral dan sebagainya di media. Yes, berkaitan dengan viral, itulah sebenarnya kita terlalu stigma masyarakat itu apabila mendapat sesuatu message daripada grup WhatsApp kita, okey aku nak yang first untuk
masuk WhatsApp tu supaya dia macam gemuruh tau. Dia nak secara populariti untuk meningkat. Seperti GST dan sebagainya kan. Kita sebenarnya perlu faham GST ini telah pun dilaksanakan di 167 buah negara di dunia. Kita perlu faham GST ini adalah sebenarnya untuk menampung pergerakan ekonomi negara kita. Kita tidak boleh untuk memviralkan sesuatu perkara. Macamlah kita semua ni pakar ekonomi, macamlah kita semua ni Tan Sri Zati Aziz. Kita bertindak sebagai gaya benar. Bukan, tidak boleh sebegitu rupa. Kita perlu ada satu inisiatif sebagai seorang yang berpendidikan, berintelektual dan sebagainya. Kita perlu untuk berfikir sebelum mengeluarkan sesuatu mesej kepada khalayak umum. Saya faham. Saya nampak. Sebenarnya generasi muda kita ni, cita-cita dia besar sebenarnya, mahu menjadi penganalisis dan sebagainya. Tapi mungkin medium itu tidak betul digunakan dan sebagainya. Kalau nak tengok berkenaan dengan lebih lanjut GST ni, boleh tonton di video yang dibuatkan di Jabatan Penerangan saya rasa. Dan saya pernah membicarakan isu GST dalam pertandingan pidato belia tahun lepas. Peserta pertama, boleh tengok video berkenaan GST dengan lebih lanjut. Sedikitlah promosi diri sendiri. Okey, baik. Betul saya setuju tadi, benda ni memang sangat berbahaya. Jadi, Cik Jian agak-agaknya. Jadi bagaimanakah sumbangan generasi Y ni untuk mendepani pula cabaran dengan kebejatan dan juga pelbagai isu-isu berkenaan dengan media ni. Jadi apa tu sumbangan kita sepatutnya menggunakan media ni, Cik Jian? Okay, so pertama kali saya ingin kongsikan, di mana audiens yang berada di depan saya, semua dah biasa dengan teknologi, iPhone, apa lagi, laptop, di mana apabila kita berbicara di depan sini, saya mendapati, ada dua mahasiswi, wifi dekat sana lagi, ada dengan sibuk, dengan menjawab, awak ke rasa kot, so apakah sumbangan mereka, kita katakan di hujung jari, apakah peranan mereka? Mereka boleh like, page apa kata Gen Y dan share kepada kawan-kawan mereka dan menjemput dan kita kata ajak mereka datang ke dekat sini, asalkan atau sekurang-kurangnya mereka dapat sedikit manfaat daripada kita. Selain daripada itu, saya mendapati mahasiswa-mahasiswi di depan saya, terutamanya mahasiswi. Pada hari ini saya nampaknya semua sangat cantik, sangat ada Sebab apa ya? Adakah sebab tudung Farida ke? Mungkin awak boleh tengok di sebelah kiri dan sebelah kanan kawan anda, adakah dia pakai tudung Farida ke? Dekat sini fokus saya bukan tudung Farida. Apakah sebabnya? Trend pada hari ini awak boleh nampak ya, kebanyakan kawan anda pakai awak dah pakai tudung Farida ke? Tak keluar version yang keberapa? Yang latest punya macam mana? Ada cora-cora, ada garisan. Mengapa? Sebab itulah dia punya pengaruh, dia punya impak, dia punya kesan social media. Mungkin artis kita atau saya boleh kata kesan Yuna ke, kita nampak artis kita Yuna pakai tudung Farida, cantik, saya pun nak macam Yuna. Tapi setakat mana kita tahu, Yuna sebelum dia diperkenalkan, dia cuma nyanyi sebuah lagu di mana ku katakan dengan indah dan upload kepada MySpace. Dekat sinilah sumbangan anda semua. Anda pergi like dan view, di mana dia dari seorang yang biasa jadi luar biasa. Bukan luar biasa, maksudnya terkenal. Begitu jugalah dengan semangat patriotisme. Sekiranya kita nak mempromosikan patriotisme kepada semua orang, kita boleh, contohnya kita boleh upload video klip, contoh macam tadi, apa kata Gen Y, kita boleh kongsikan itu semua. Selain setakat mana kita tahu, Yuna, dia bukan seorang penyanyi yang terkenal. Dia juga merupakan usahawan. Maksudnya saya percaya adik-adik yang berada di depan saya bukan sahaja bakal pendidik yang bitara, bahkan juga boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dengan melalui media sosial anda boleh mempromosikan bisnes anda, sama ada wafer ke dan sebagainya. Itulah semua sumbangan anda. Selain daripada itu, ada sedikit pesanan atau pengingatan daripada saya kepada anda semua. Seperti mana saya setuju sangat, kita nak menang, kita nak jadi the first one. Tapi pernahkah anda fikir atau fikir-fikir, kita katakan kelatih je. So saya nak jadi the first one, but the informasi kita lihat di depan kita, sama ada di WhatsApp group ke atau di Facebook, adakah ini benar ke?
Atau awak sengaja, I want to be the first one. So, saya like, saya share kepada semua orang. Jangan ingat, jangan lupa, dia punya impact, yang ditatangkan oleh media sosial. So, maksudnya sebelum anda buat sebarang tindakan, anda kena fikir. Kita kena tapis dan tapis lagi. Adakah maklumat tersebut benar ke tidak? Dan peringatan daripada saya adalah janganlah kita sesekali menjadi penyuntik terlampau. Walau saya percaya, generasi Gen Y yang di depan saya, semua sangat pakar dengan kemahiran IT. Apa kata kita menggunakan kemahiran IT itu menggunakan dalam tujuan yang lebih bagus, sama ada dalam akademik, atau kita mempromosikan apa kata Gen Y, di samping kita buat something yang negatif. Itu kita kena ingat. Betul tu, Cik Jan. Yes, ada sedikit tambahan daripada. Tak apa, teruskan. Terima kasih. Tadi saya ada sentuh berkaitan dengan akademik. Kita juga boleh menggunakan social media itu sebagai satu platform untuk mengkritik tugasan rakan sekerja. Apa pula ni nak kritik? Saya pun tak suka nak kritik ni. Baru-baru saja saya mengkritik. Kritik dekat mana? Forum dekat My Guru semalam. Saya percaya semua orang pernah mengalami pensyarah surah. Hari ini kena buat forum. Berikan pendapat anda dan kritik. Tugasan ada idea rakan sekerja anda. Jangan rasa macam ini saya risaunya saya nak kritik kawan saya. Tidak. Lepas kita kritik, rakan sekerja kita akan mengetahui akan kelemahannya. Dan malahan daripada perbuatan tersebut kita dapat sama-sama belajar, kita dapat melakukan penambahbaikan dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam tugasan kita. Dan seterusnya saya ingin menyanyi sebahagian lagu. Silakan, lagu Jepun ke? Yang berjudul Gemuruh oleh Faiza Tahir. Bukan Jepun Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak hingga ke angkasa, berkalungkan bintang berkelimpah, menyala jauh dari yang biasa. Itu dia. Tepukan Gemuruh. Ada bakat. Terima kasih. Daripada lirik lagu Gemuruh ini, dia dapat sampaikan 1000 maksud kepada saya dan masyarakat di sekeliling, di mana kita mampu menyelesaikan, mengatasi sebarang masalah, rintangan atau halangan dengan adanya semangat yang betapa kuat, kukuh dan tabah demi mencapai matlamat kita. Oleh itu, akhir kata daripada saya, dengan adanya semangat cinta akan negara, kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan aman damai tanpa risau akan ancaman-ancaman yang dibawa oleh pihak luar. Sekian daripada saya. Betul tu dia. Ustaz boleh menyanyi dan sebagainya. Kalau kata orang itu kepelbagaian dalam bidang bakat dan sebagainya. Memang layak penerima anugerah lembaga pengarah universiti. Syabas Cik Jan. Jadi saya percaya semua para mahasiswa-mahasiswi dalam ni ada telefon bimbit, betul? Betul. Sila keluarkan telefon bimbit masing-masing. Keluarkan? Keluarkan, masing-masing dah ada di atas kan? Kami akan berdiri. Sila ambil gambar kami. Kami berdiri beramai-ramai 4 orang. Ambil gambar kami semua sekarang. Ini kehendak generasi Y, kita kan sukakan glamour kan? Ambil gambar kami. Cukup. Sharekan dalam Facebook masing-masing dengan hashtag apa kata Gen Y dan hashtag Jabatan Penerangan Negeri Perak ke nak ke Malaysia? Penerangan Negeri Perak lah kot. Tuan rumah kan. Hashtagkan di situ apa kata Gen Y dan hashtag Jabatan Penerangan Negeri Perak. Sebarkan sekarang. Ini bermakna anda telah berada dalam satu forum yang sangat ilmiah. Tepukkan diri kepada diri anda sekali lagi. Saya tahu itu yang awak mahukan kan. Katalah di situ pada hari ini kita ada panel-panel yang sangat hebat dan sebagainya. Berkongsi idea dan sebagainya kan. Jadi itulah dia sebenarnya yang saya fahami
bahawa generasi kita ni memang suka untuk dikenali, popular dan sebagainya. Tapi kita boleh serapkan juga dengan isu-isu berkaitan dengan patriotik, cintakan negara. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam YouTube, medium saluran YouTube, banyak generasi muda kita turut mempertonjolkan video-video kreatif berkenaan dengan cintakan kepada negara. Dan saya percaya Universiti Pendidikan St. Idris juga ada menganjurkan pertandingan video bertemakan patriotisme, yang saya maklumlah kan. Jadi di situ sebenarnya media ni sebagai satu ejen yang sangat besar. Seperti kata Cik Jian tadi, bahawa satu perkara tu kalau popular terus disebarkan, seperti penggunaan tudung Farida. Tapi Cik Jian, Yuna tidak guna tudung Farida, ya. Pembetulan di situ. Okey, baik. Kita nak masuk isu yang terakhir. Saya rasa isu ni agak berat, iaitu berkenaan dengan rukun negara. Baik, saya nak sidang dewan semua sebutkan 5 rukun negara. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Alhamdulillah. Masih ingat lagi ikrar sekolah setiap hari-hari kan? Itu isu yang selalu kita kaitkan. Kata orang, rukun negara ini hanyalah sebagai satu bacaan ataupun perkara yang selalu kita sebutkan di sekolah. Bila ketua pengawas ataupun pengawas yang bertugas suruh ikrar, semua akan baca. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Sampailah macam-macam program dan sebagainya kan. Terus tukar tune suara. Jadi, ahli panel sekalian, saya suka nak tanya. Sebenarnya, adakah rukun negara ini yang kita sering sebutkan, kalau kata saban minggu ataupun saban bulan dan tahun, terpatri dalam diri generasi Y? Saya minta Cikgu Syafiq untuk ulas. Terpatri ataupun tidak, itu agak sukarlah nak jawab sebab benda ni sangat subjektif kan. Tetapi boleh kita lihat daripada, kita boleh menghafal, kita boleh sebut kelima-lima, tetapi adakah kita faham? Yang pertama, dan adakah kita hayati perkara itu? Yang pertama, faham keluhuran perlembagaan. Kadang-kadang bila orang boleh sebut, tapi bila tanya luhur tu apa maksud, pun tak dapat nak jawab. Jadi macam mana kita nak hayati? Jadi untuk menilai sama ada menghayati ataupun tidak, kita perlu lihat pada tindakan. Tetapi ada tindakan-tindakan masyarakat kita, terutama generasi Y, nampak macam tidak menghayati rukun negara ini. Meletakkan perlembagaan paling luhur, paling unggul, paling tinggi. Kesopanan dan kesusilaan diamalkan, setia kepada raja dan negara, percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Apa yang penting untuk kita buat masyarakat sekarang ini lebih menghayati perkara ini, kita perlu untuk serapkan perkara ini paling penting, paling dekat dengan kita di UPSI inilah, dalam pendidikan kita bagi saya. Setakat ini dalam pendidikan yang paling kita nampak, setiap hari Isnin kita baca. Itu sahaja. Tetapi macam mana dengan penyerapan semangat rukun negara itu sendiri dalam sistem pendidikan kita? Sebenarnya ada. Kalau di atas kertas memang dari segi falsafah pendidikan kita berteraskan kepada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi adakah perkara itu betul-betul sampai kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang menyebabkan kita susah untuk lihat masyarakat sekarang ini betul-betul menghayati apa itu rukun negara, pensejarahan rukun negara, sebab apa rukun negara ini ditimbul, diwujudkan. Pun pelajar kita, masyarakat kita perlu untuk faham juga macam mana rukun negara wujud sebab apa? Ada seorang yang dapat jawab. Peristiwa 13 Mei. Macam mana 13 Mei ada masalah rusuhan kaum, wujudkan Mageran, dan Mageran pun letakkan satu rukun negara ini sebagai tiang ataupun asas untuk kita pegang, masyarakat pegang sampailah ke hari ini. Tetapi kita tanya diri sendirilah sama ada kita betul-betul hayati ataupun tidak kelima-lima prinsip rukun negara ini. Betul pendapat tu. Tapi kalau contohnya lah Cik Jian sikit Persatuan Bahasa Jepun. Saya suka ambil Persatuan Jepun kan. Ada 5 rukun negara tadi. Agak-agak boleh tak daripada 5 rukun negara tadi diserapkan dalam beberapa aktiviti kelab bahasa Jepun? Mungkin ada sebahagian daripada 5 tadi. Selain kita ambil contoh sebagai aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Bahasa Jepun, kita ambil contoh audiens kita sebab mereka yang berada di depan kita, yang contoh yang paling terdekat. Mengapa saya kata macam tu? Sebab salah satu rukun negara mereka telah diterapkan
di mana kesopanan dan kesusilaan. Sebab mereka telah menutup aurat mereka. Mereka telah menunjukkan keterampilan mereka yang begitu baik sekali. So saya percaya mahasiswa dan mahasiswi di depan saya dapat memberikan atau menunjukkan satu contoh teladan kepada kita atau kepada masyarakat. Betul. Tapi kalau Cik Mahen saya kenal Cik Mahen dah lama. Ya, saya kan dah panggil nama Encik. Cik Mahen sendiri terdiri mempunyai rakan pelbagai kaum, ada Melayu, Cina dan juga India. Agak-agaknya kalau dari segi kita ambil lah kepercayaan kepada Tuhan tu sudah ditentu tadi, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana unsur kesetiaan kepada raja dan negara ini lahir daripada golongan rakan-rakan kita berbangsa bukan Melayu agaknya. Sebab kata orang raja tu memang dekat di hati orang Melayu. Bagaimana untuk orang-orang India ataupun Cina? Baiklah, menyentuh tentang persahabatan, saya nak kongsilah sedikit. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana saya boleh untuk berfasih dengan bahasa Melayu dengan baik. Satu rahsia kejayaan saya, kejayaan saya adalah kawan-kawan saya terutamanya banyak adalah daripada kalangan orang-orang Melayu sebenarnya, hampir 60% lah rasanya. Okey, dari situ saya banyak belajar sebenarnya. Apabila kita berkawan dengan agama lain, kita dapat untuk menghayati tentang apa sebenarnya pergaulan mereka, bagaimana mereka bersolat dan sebagainya, kenapa ada bunyi laungan azan dan sebagainya. Perkara-perkara itu akan mengajar kita untuk bersatu padu antara satu sama lain. Menyentuh tentang kesetiaan kepada raja dan negara. Ada beberapa perkara ataupun isu yang pernah kita dengar di mana isu duka taruna dan sebagainya mengutuk dan menghina raja dan perlembagaan negara kita. Perkara ini akan berlaku sebab media itu adalah sifatnya sangat bebas. Itu adalah kita perlu terima sebab kita memberikan kebebasan kepada rakyat kita untuk menyuarakan pendapat mereka. Cumanya apa yang membezakan antara sama ada kita perlu untuk menerima pandangan tersebut ataupun tidak. Kita perlu ada satu platform untuk dijadikan sebagai check and balance, di mana kita jangan terus percaya buta tuli terhadap sesuatu perkara, tetapi kita perlu pergi kepada mungkin dari segi blok Jabatan Penerangan Malaysia sendiri, Jabatan Perpaduan dan sebagainya untuk mengkategorikan masalah-masalah ataupun menjelaskan masalah tersebut dengan lebih terperinci. Betul tu. Saya suka bila Cik Main katakan tadi kawan, terdapat pelbagai kawan berbangsa Melayu hampir 60%. Saya memang suka berjalan di seluruh dunia. Kalau tengok IG dan Facebook, saya memang suka berjalan. Okey, saya nak cerita satu pengalaman tuan-tuan dan puan-puan semasa saya di Mount Fuji di Osaka. Saya memang tak Tokyo, maaf Saya memang tak pernah pergi ikut package, memang saya pergi secara backpackers. Semasa saya sedang berjalan di Tasik tu Tasik tak ingat nama dia, menghadap Mount Fuji lah. Tiba-tiba ada dua orang berbangsa Cina lah, tapi saya tak rasa dia tu ialah orang Malaysia. Tiba-tiba dia nak bersikap je, Hai Malaysia, Hai Malaysia. Saya terkejut lah sebab sepanjang dekat 2 minggu di Jepun, tak ada orang cakap bahasa Melayu kan. Tiba-tiba saya boleh katakan, saya panggil dia aunty lah, aunty dan uncle sebab dia dah berusia, daripada Melaka rupanya. Dia cakap Hai Malaysia, Hai Malaysia. Jadi saya terus kejar dia lari. Saya cakap, Puan lah, saya panggil Puan dengan Encik kan. Puan dan Encik daripada Malaysia ke? Ya, saya daripada Melaka. Dia cakap, dia nampak sebab isteri saya pakai tudung kan, jadi dia tahu orang Melayu, dia ingat saya pun orang Cina sebenarnya pada peringkat awalnya. Tapi dia cakap isteri saya Melayu, dia cakap lah Hai Malaysia agaknya kan. Tapi dia takut juga kalau Indonesia. Jadi di situ sebenarnya saya ni sangat berbangga. Sebab di mana-mana kita berada di dunia ni, kalau kita jumpa orang Malaysia, tak kisahlah Cina atau India, mereka akan tegur kita. Di situ keunikan kita di Malaysia ni sebenarnya berbanding dengan negara-negara yang lain. Kalau mereka hanya satu, tapi kita ni pelbagai. Tapi kepelbagaian kita ni dibawa sampai ke seluruh dunia. Itu yang saya sangat kagum. Dan di Malaysia ini kalau sebut pasal makanan, memang sangat apa? Sangat mewah. Makanan orang India kita makan. Makanan orang Cina pun kita makan juga. Sampai kadang-kadang orang Cina pun makan makanan Melayu pukul 2-3 pagi dan sebagainya. Tapi di akhirnya, nombor 5, rukun yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan itu seringkali diperkatakan, khususnya dalam kalangan golongan belia. Agaknya cikgu boleh ulas tak bagaimana isu belia pada hari ini yang seringkali terjebak dengan pelbagai kancah gejala sosial yang sangat serius terjadi kini. Kalau untuk menjawab itu, saya bawa balik penyakit tadi tu. Penyakit yang ketiga yang saya tak sempat sebut tadi, iaitu penyakit yang nak senang, buat kata Dr. Fazrul tadi, penyakit cengeng. Saya sebut cengeng. Faham cengeng apa?
Cengeng ni macam sikit nak nangis, sikit nangis macam tu kan. Dia tu mudah terbawa-bawa dengan emosi. Sebab sekarang ini, masyarakat kita selalu menggunakan media sosial, dia anggap macam diary. Dia nak tulis perasaan dia macam zaman dulu banyaklah orang tulis diary kan. Kehadapan diaryku hari ini aku bertemu dengan seorang jejaka dan sebagainya macam tu kan. Kita cuba untuk menjadikan media sosial, kalau Facebook tu wall tu, dinding Facebook tu sebagai diary. Kita ceritakan emosi. Itu yang membuatkan kita mudah terbawa-bawa dengan emosi tu. Sebab bila kita tulis kita sedih, kita akan mengharapkan like dan setiap like itu kita anggap sebagai sokongan kepada rasa sedih kita. Kalau kita rasa marah, kita tulis, tunggu like, setiap like tu sebagai sokongan terhadap rasa marah kita yang akhirnya akan buat kita yakin betul apa yang aku rasa. Terbawa-bawa dengan emosi kita. Penyakit yang ini pun kita perlu untuk elakkan. Sebab itu tadi kesopanan dan kesusilaan. Bila kita cuba untuk tarik perhatian orang dalam media sosial, kita akan gunakan bahasa-bahasa yang kesat, yang nampak cool kononnya, dan juga mungkin kita nak rage. Kalau bahasa Facebook ni, siapa yang mengamuk-ngamuk dekat Facebook tu disebut sebagai rage. Kita nak rage dengan semua benda. Dan bila kita menunggu like apa semua tu, itu akan membuatkan lagi rasa marah kita dan sebagainya. Itu yang kita perlu elakkan bila kita menggunakan media sosial ni. Jangan terlalu terbawa-bawa dengan emosi dan akhirnya menyebabkan kita rasa kita selalu betul walaupun kita buat benda tu tak mengikut kesopanan dan kesusilaan tadi itu. Jadi itu antara satu perkara lah yang saya nampak berkenaan dengan media sosial. Saya tertarik dengan Facebook, bagaimana kita berkongsi diary dan sebagainya. Sebenarnya saya pun jadikan Facebook sebagai platform diary. Cumanya yang membezakannya adalah saya menukar mode private itu. So maksudnya saya jadikan untuk saya sahaja, for me only. So anda juga boleh untuk berbuat demikian, untuk berkongsi emosi kan, sebab benda tu akan berkekalan. Janganlah public sampai aku bencilah dia ni selalu macam dia akan menyentuh sensitivity dan juga hati orang lain lah, sehati sejiwa. Idea tu bernas. Saya sendiri pun tak pernah terfikir kita hantar status tapi kita private kan, privacy kan, sebagai untuk kita lihat. Mungkin nak tambah. Saya nak sambung sikit berkenaan dengan diary. Saya cadangkan dekat sinilah. Kita jangan cuba untuk tidak buat Facebook sebagai diary, cuba untuk buat sebagai journal. Kalau dulu pengembara, dia ada jurnal-jurnal dia yang menceritakan pengalaman dan idea. Cuba kita luahkan bukan emosi pada media sosial, kita luahkan idea dan juga pengalaman kita. Itu rasa lebih membantu. Betul, tapi itulah sekarang ni ada kawan saya, sedikitlah nak tambah sebelum kita tanyakan, bukakan soalan kepada penonton semua. Ada kawan saya ni, dia kata orang istilah frasa gila like. Bila dia hantar satu benda tu, dia nak tahu berapa jumlah yang diperoleh like. Ada jadi benda ni sebenarnya. Saya rasa dekat sini pun 70% ada. Ada, mesti ada. Tarik, tengok berapa like. Tarik, tengok berapa like. Ramailah. Betul kan? Okey, baik. Kita nak bukakan soalan kepada para mahasiswa-mahasiswa ataupun penonton yang ada dalam dewan ini. Mungkin beberapa soalan kepada ahli panel kita. Dipersilakan. Saya bukakan ruang ini. Ada dua mic di atas tu disediakan. Jadi boleh ajukan soalan berkenaan dengan isu yang kita bawakan pada hari ini. Apa kata Gen Y berkenaan dengan patriotisme, perpaduan, rukun negara dan media sosial. Silakan. Ada satu atau dua soalan? Saya jemput. Terpulang, ada yang mungkin daripada Jabatan Penerangan sendiri ingin bertanyakan soalan kepada bakal pelapis pemimpin negara ni. Adik tu dah sengih-sengih dah tu, bisik-bisik. Ada soalan? Saya persilakan adik berbaju biru di atas untuk mengajukan soalan. Silakan. Okey, tepuk tangan untuk saudara ni. Ada satu soalan mungkin. Menggunakan media Tantah cari soalan dekat internet. Habislah kami. Baginya soalan usul pertandingan debat perpaduan. Ada perbincangan sedikit di situ. Boleh kenalkan nama saudara, daripada program apa, semasa berapa. Tepuklah tangan tuan-tuan dan puan-puan.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Piraman Jaya. Saya Faiz bin Sudin daripada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan kepujian Geografi. Dan satu soalan telah saya berbincang dengan rakan saya di atas adalah berkaitan dengan apa yang kita katakan berkaitan dengan Gen Q pada pagi ini, dan soalan saya berbunyi, apakah ciri-ciri yang membezakan di antara Gen Y dan Gen X, dan adakah Gen Y di Malaysia mempunyai nilai idealism, dan adakah kerajaan menyediakan program-program yang akan dapat mengatasi masalah mereka? Itulah soalan saya. So saya terbukalah kepada panel yang untuk menjawab. Terima kasih, itu soalan saya. Terima kasih banyak di atas soalan yang diajukan. Okay. Baik, apa beza soalan tadi Apa beza Gen X dan Gen Y agaknya? Saya ulang balik lah apa yang saya cakap. Saya ada terangkan tadi berkenaan dengan sifat-sifat Gen Y ini yang mana sangat terbuka, sangat bermaklumat dan juga sangat lantang. Ada 3 sifat. Dan ini membezakan antara kita dengan generasi yang lain. Generasi yang dahulu mereka tidak ada akses kepada maklumat sebesar kita. Generasi dahulu teknologi yang ada mungkin ada TV, radio dan sebagainya, tapi kita dah ada internet. Dengan internet ni kita dapat maklumat yang sangat banyak, dan itu menyebabkan kita terjadinya 3 ciri yang saya sebutkan tadi. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan idealisme. Idealisme generasi Y, sebenarnya perkara ini ada satu artikel yang betul-betul tajuknya macam itu. Idealisme generasi Y. Pernah disiarkan dalam Malaysian Insider dan sekarang dibukukan dalam buku Mitos Mahasiswa Sibuk, penerbitnya Gerak Budaya. Dan idealisme Gen Y ini, kalau kita nak cakap kita tidak ada idealisme, bagi saya tidak adil. Sebab mungkin kita belum jumpa sebenarnya generasi Y yang betul-betul ada idealisme. Idealisme ni maknanya mereka ada perjuangan, ada matlamat dalam memperjuangkan sesuatu. Dan saya nak berkongsi banyak sebenarnya idealisme yang sangat baik dalam kalangan generasi Y ini. Saya tertarik dengan seorang tokoh yang asal daripada Tanjung Malim juga, Zulfikri Zamir. Dia seorang penulis buku dan juga sekarang ini CEO kepada 2 gerakan, iaitu Teach for the Needs dan juga The Wakaf Buku. Saya rasa Cik Zulkifli ni doktor sekarang ya. Saya rasalah Dr. Zulkifli. Ini Zulfikri. Dia sekarang tengah buat master dekat UKM, pengajian masa depan. Dia daripada IPG Ceras juga tak silap dahulu. Okay. 2 idealisme yang saya nak bawa ini. Pertama, idealisme kesukarelawanan dalam Teach for the Needs. Teach for the Needs macam yang Dr. Bazrul cakap tadi. Kita balik kampung, ajar pelajar-pelajar secara percuma. Ini dilakukan bukan balik kampung tapi buat dekat bandar, dan juga dah banyak tempat dah Teach for the Needs ni, termasuk dekat Syria. Juga dah dibangunkan sekolah Teach for the Needs. Dan Teach for the Needs ini memang kerjanya sukarelawan. Saya tengok sekarang generasi Y, dia lebih macam yang Dr. Bazrul cakap tadi. Sukarelawan, dia tak minta bayaran. Tuan Haji Hashim ada terangkan. Dia tak minta bayaran untuk buat suatu perkara. Macam tu juga dengan apa yang dibuat oleh Teach for the Needs. Dan lagi satu, The Wakaf Buku. The Wakaf Buku ni, mereka meneroka setiap pelosok negara kita, sekolah-sekolah yang agak ketinggalan dari segi dana dan sebagainya, mereka bangunkan perpustakaan ataupun kutub kanah dekat situ. Mereka dermakan buku, bangunkan, belilah rak-rak buku dekat IKEA dan sebagainya, bangunkan dekat sekolah-sekolah ni. Dan dah sampai ke Sabah Sarawak dah pun. Dan kalau ingat dulu ada kes sekolah yang tidak berdinding tu, sekolah yang terbakar tapi belum dapat dibangunkan lagi bangunan yang baru. Tim The Wakaf Buku inilah yang bangkitkan isu ini. Dan mereka, idealisme generasi Y bagi saya lebih kepada bagaimana mereka sanggup untuk jadi sukarelawan tanpa mendapatkan apa-apa insentif dari segi kewangan, dan juga macam mana mereka mahu untuk merubah generasi yang terbaru. Jadi maknanya di situlah medium itu disalurkan melalui program khidmat masyarakat dan sebagainya. Maknanya kita kena kreatif lah untuk membina idea bagi generasi Y. Mungkin sedikit daripada Cik Jan, bagaimana idealisme golongan-golongan belia ini dapat diilhamkan atau dikeluarkan? Atau saya boleh kongsikan dari segi perbezaan antara generasi X dan Y, okay, di mana pensyarah saya sering mengingatkan anda sangat how to say it,
Okay, so you have to appreciate. Mengapa dia suruh saya nak appreciate, okay, nak menghargai? Sebab kita cuma bezakan dari segi pembelajaran, okay. Sebab kita percaya, okay, pensyarah kita, okay, macam mana mereka belajar, macam mana mereka menghabiskan tesis mereka. Mereka bukan macam kita buka sahaja dari pustakawan, kita dapat semua jurnal, okay, senang, klik sahaja, search semua ada. Okay, tapi bagi mereka pula, mereka kena pergi perpustakaan dari universiti satu demi satu, sama ada dari UPSI ke UKM, UPM dan sebagainya. Sebab pada zaman mereka tak ada internet langsung, dan pada zaman itu tak ada laptop. Mereka kena pakai yang mesin tu kena ting asyik ting saja. Kita boleh nampak pengutul kita senyum dekat sana sebab dia boleh ingat pengalaman ting. Tapi bagi saya pernah lihat mesin type right? Yes, mesin type tu. Untuk kita masuk bukan ting. Memang dia akan Betul. keluarkan suara tersebut. Okey, saya percaya mungkin sebahagian di depan kita punya tak pernah menggunakan yang mesin type tu. Sebab bila kita dah lahir, okey, sudah ada komputer. Okey, sampai akan transform jadi laptop. So bagi kita memang nak kena appreciate. Okey, dan kita haruslah menggunakan sumber-sumber yang disediakan kepada kita. Okey, kita haruslah mengoptimumkan sumber-sumber tersebut untuk membuat sesuatu yang baik kepada negara kita. Okey, betul. Jadi kita dah terjawab bagaimana idealisme tadi dijelmakan. Saya rasa memang perlunya satu idea yang kreatif untuk diberikan kepada belia, dan bagaimana beza Gen X, Gen Y itu dapat kita lihat khususnya melalui teknologi. Itu paling besar lah. Mungkin kita ada soalan kedua daripada mahasiswa-mahasiswi ataupun penonton yang berada dalam auditorium ini. Dipersilakan saudari, kenalkan nama dan juga program pengajian. Tepukan untuk beliau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Syahira binti Muhammad Ali daripada program ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan. Okay, saya ada soalan untuk mana-mana ahli panel. Okay. Pada pandangan ahli panel sekalian, jika kita lihat sekarang ni generasi Y ni, yakni kami, lebih terikut kepada trend dan budaya semasa kan. Jadi pada pandangan ahli panel, adakah kami ni semua mampu untuk mencapai hasrat 2020 yang kita akan capai nanti? Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Umi. Jadi saudari Umi, tanyakan, remaja kita ataupun belia kita ni selalu terikut dengan trend-trend semasa. Sedangkan usia untuk menjangkau 2020 tu sudah semakin hampir. Jadi Cik Mahin, bagaimana agaknya? Okay, terima kasih saudari Umi. Sebenarnya kalau kita lihat wawasan 2020, kalau kita nak ukur sama ada kita mampu ataupun tidak, ada 9 cabarannya. Okay, cabaran pertama adalah untuk kita menyatupadukan masyarakat. Dalam konteks ini, saya kira kita mampu sebenarnya kerana indeks ketegangan masyarakat menunjukkan pengurangan demi pengurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi perubahan, takkanlah pada hari ini, pada tahun 1960-an, kita gunakan burung merpati untuk menghantar sesuatu mesej kepada kekasih. Macam contoh, hai kekasihku, aku mencintaimu. Contohlah kan, takkan kita nak gunakan perkara itu pada hari ini? Tidak mungkin. Kita perlu untuk adaptasi kepada perubahan. Perubahan bukannya semuanya membawa keburukan. Perubahan ini memang perlu sebab kita tak nak negara-negara jiran kita terus berlari ke hadapan dan kita pula berjalan menyebabkan kita terus ketinggalan. Memang perlu sebab kalau kita lihat dalam bidang teknologi misalnya, kita ada koridor raya multimedia di mana koridor raya multimedia ini telah pun menjana pelbagai dana kepada kita, dan sekarang terbaru kita ada GST dan sebagainya. Maka golongan belia ini merupakan satu golongan yang cukup penting buat negara sebab pada hari ini tanpa belia ataupun tanpa generasi Y ini, saya rasa kita tidak mungkin boleh mencapai wawasan 2020. Sebab kalau kita gunakan idea-idea lama, sebab generasi Y ini sangat berfikiran kreatif dan inovasi. Kita telah pun mencipta beberapa produk yang boleh dipasarkan kepada luar negara. Bukan sekadar kuputih, hari-hari aku putih. Tidak, tetapi kita telah pun ada banyak perkara yang boleh untuk kita banggakan sebenarnya. Bagi saya, generasi Y akan menjadi pemacu kepada wawasan 2020. Kita mampu. Saya boleh jawab perkara itu. Kita mampu sebenarnya. Coach Syafiq dah pegang mikrofon. Ada nak tambah sedikit? Yang saya dengar daripada soalan Cik Umi tadi, masalah kita ni selalu ikut trend. Kan? Selalu sangat ikut trend. Sebenarnya, trend ni bukannya semuanya buruk. Cuba kita tapis trend tu, pilih trend yang baik.
Malahan sekarang ni kalau kita tengok, dia dah macam antithesis tau, macam dah berlawanan. Trend sekarang ni adalah trend untuk menjadi seorang yang anti-establishment dan juga non-conformist, iaitu trend untuk tidak ikut trend. Sekarang sudah ada trend macam tu kalau kita tengok betul-betul generasi kita. Betul, Cikgu Syafiq. Saya nak sentuh sedikit sebab saya teringat di IPJ Al-Muhas sendiri contohnya, trend di sana ialah di mana kalangan pelajar, mahasiswa dia berlumba-lumba untuk mempopularkan diri di YouTube. Pertama contohnya Tashaman Shah. Sudah grad sekarang nak bakal jadi cikgu. Syed Syamin masih lagi belajar, dan terbaru ni Sisi Iman. Jadi di situ trend tu sebenarnya budaya yang baik. Mereka ni cuba berlumba-lumba untuk mempopularkan diri di YouTube dan akhirnya menjadi artis yang popular. Tidak salah. Dan sebenarnya bidang hiburan juga ialah satu pengisian dalam mendepani wawasan 2020 sebab kita boleh perkenalkan di seluruh dunia. Sedikit tambahan kepada Cik Umi tadi, boleh sebenarnya trend itu boleh kita gunakan dalam berbagai lapangan. Mungkin soalan terakhir dibuka kepada penonton semua ataupun mahasiswa-mahasiswi di sini. Ya, tepukan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Abdullah. Saya pelajar ISM Psikologi semester 5. Ingin mengajukan soalan mengenai generasi Z, iaitu mereka yang lahir selepas tahun 2000-an sehingga sekarang. Okey, saya tanya soalan ni sebab saya terfikir-fikir sebab saya ada anak buah 4 orang. Anak saudara dari kakak saya, umur 10, 8, 6 dan juga 4. Ada 4 orang anak buah, dan bila saya meluangkan masa dengan mereka, saya sangat teruja, sangat bimbang sebab mereka sangat advance. Mereka baru umur 9 tahun, 10 tahun dah ada WhatsApp, WeChat, profil Facebook. Pergi di sekolah pun dah ada mula budaya-budaya yang macam couple di sekolah, darjah 5, darjah 6. Jadi mereka sangat advance, dan mereka juga tanya soalan yang pelik-pelik yang saya sendiri tak boleh nak jawab. Sebagai pakcik kepada mereka walaupun umur saya masih rendah. Okey, baik. Jadi itu yang buat saya terfikir. Jadi advancement of generasi Z ni adakah satu perkara yang kita boleh bangga ataupun bimbang sebagai generasi Y? Jadi macam ada masalah generasi X, Y, sekarang ni Y dengan Z pula. Jadi itu soalan saya. Terima kasih. Baik, satu soalan yang cukup baik. Kita tak boleh nak tidak untuk lepaskan generasi Z ini. Jadi U sendiri ada, Cik U sendiri ada anak buah tak? Anak saudara? Ada anak saudara? Tak ada, tapi cousin adalah. Okay. Cousin, saya boleh kongsikan pengalaman saya. Rasanya mungkin lebih kurang sama dengan audience. Sekarang dia dah umur 3, okay. Tapi dia mampu untuk kata this is hair, this is eye. So dia pergi pemeriksaan badan, doktor dia juga teruja dan kata, oh my God, okay, your son is so clever. Okay, even though he is just 3 years old. Okay, so kita boleh nampak memang ada pro and cons dekat situ. Okay, seperti mana audience kita kata dia advance. Kita boleh nampak tahap pemikiran mereka adalah semakin meningkat. Maksudnya dalam pada masa hadapan mereka kita boleh katakan agak berpotensi. Okay, tak kira sama ada dia akan menjurus di mana-mana bidang. Okay, sahaja this is the first thing. Okay, yang saya boleh katakan this is the good one. Another thing, yes, okay. Definitely, okay, kita kena risau. Okay, risau sama ada dari segi ibu bapa, okay, mainkan peranan ibu bapa atau mainkan sebagai kakak ada abang, sebab kita takut, okay, mereka akan menuju ke arah yang silap, okay. Sebab sekiranya mereka senang saja mendapat info, okay, sebab mereka ada iPad, okay, seperti macam my cousin, okay, 3 years old saja, dia seorang duduk di sofa, okay, buka iPad dia, main-main, oh my God, okay. Sebab saya percaya anda akan pernah mengalami pengalaman macam tu. Asalkan anda ambil iPad atau tablet dia saja, macam tu, tapi bagi balik, dia akan tak menyanyi, dia tak akan nangis. Okay, dia memang beza dengan zaman kita. Okay, so okay, sebagai abang ke, ada ibu bapa ke, kita memang kena pantau, kita kena beri guideline kepada mereka. Okay, anda boleh melayari internet, okay, tapi kita kena di tepi dia, kita kena bersama dengan dia. Okay,
Kita memberi kesempatan, kita memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan maklumat. Okey, yang mereka banyak tertanya-tanya seperti audiens kita kata. Okey, pada masa kita memberi pandangan, ada memberi pengajaran dekat situ. Mereka akan tanya, why? Mengapa? So dekat sini itulah peluang emas. Okey, dekat sini perananlah ibu bapa. Okey, kita mengajar dekat situ. Di samping mereka explore sendiri. Sekiranya biasanya explore sendiri akan banyak info yang negatif. Mereka tak tahu macam mana nak tapis. Itulah peranan ibu bapa. Betul Cik Zain. Tadi betul lah. Maknanya memang mereka tu ada potensi dan kita sendiri generasi X dan juga generasi Y tadi perlu membimbing mereka. Itu jawapan paling tepat lah. Jadi sebenarnya perbualan kita ni sebenarnya rancak, tapi disebabkan masa kita sudah tidak mencukupi, jadi kita buat kesimpulan pada hari ini sebagai generasi selepas ini ataupun generasi seterusnya, memang tugas kita cukup besar untuk memastikan negara kita ini terus menjadi sebuah negara yang aman, berteraskan kepada rukun negara dan sebagainya. Saya nak petik sedikit kata-kata Tunku Abdul Rahman semasa hayat beliau, yang memang kata orang itu perlu dijadikan sebagai satu roh untuk kita meneruskan kehidupan. Saya baca, setiap kita harus hormat dan hak perasaan masing-masing bertolak ansur dengan agama orang lain, adat dan tabiat, kerana menerusi kepelbagaian itu kita boleh mendapat perpaduan yang sebenar. Dan kata Tunku Abdul Rahman lagi, kita harus sedar bahawa kita hidup ni sebagai seorang yang sangat bebas dan merdeka hanya dengan adanya perpaduan sahaja. Jadi bermakna pokok ataupun titik tolaknya ialah berkenaan dengan perpaduan. Tanpa perpaduan, maka sukar untuk teruskan kehidupan kita sehari-harian di muka bumi ini. Jadi untuk itu, itulah sahaja yang dapat kami sajikan. Apakah dia kata Gen Y pada hari ini? Apa kata semua? Kata Gen Y. Bersama untuk kita sahutkan aspirasi negara terus menjadi belia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.